Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin Safaras bin Salimi daripada kelas G2.3. Hari ini saya akan membentangkan laporan masalah tingkah laku kanak-kanak. Baiklah, untuk slide yang kedua, iaitu maksud tingkah laku. Apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku? Tingkah laku merupakan sesuatu perkara yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku juga bermaksud seseorang itu merupakan tindakan yang dapat diperhati, diukur dan dinilai secara terus ataupun tidak, secara sedar ataupun separa sedar. Menurut Lewis and Baker 2001, sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Itu yang dimaksudkan dengan tingkah laku. Okey, kita pergi dengan slide yang ketiga, iaitu maklumat murid. Maklumat murid. Nama murid tersebut ialah Emiliana. Umur dia ialah 10 tahun dan dia berasal daripada Kampung Gaal, Pasir Putih, Kelantan dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gaal, Kelantan dan kelasnya ialah tahun 4 cerdas. Kita pergi dengan slide yang keempat, iaitu pengesanan tingkah laku sasaran. Sebelum kita pergi dengan tingkah laku sasaran, kita perlu tahu terlebih dahulu tingkah laku yang dominan. Macam mana untuk kita mendapatkan tingkah laku dominan? Di sini saya menggunakan dua pemilihan untuk mendapatkan tingkah laku dominan, iaitu rekod naratif dan senarai semak. Rekod naratif ini dipilih untuk merekodkan setiap tingkah laku murid tersebut seperti peristiwa yang berlaku dalam tempoh masa yang tertentu. Senarai semak pula dipilih disebabkan ia terdapat senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid. Kita beralih kepada slide yang kelima, iaitu penulisan rekod naratif untuk tingkah laku dominan. Ini merupakan contoh penulisan rekod naratif saya yang telah saya lakukan semasa membuat laporan tentang kanak-kanak tersebut. Kalau kita dapat lihat di sini, inilah cara-cara untuk kita membuat rekod naratif tersebut itu. Melalui rekod naratif ini, kita dapat lihat beberapa tingkah laku yang dominan seperti hyperaktif, berlari dalam kelas dan memanjat-manjat. Dia juga dia mengacau kawan yang lain, suka merosakkan harta benda sendiri dan orang lain, dan lain-lain yang tertera dalam rekod naratif saya itu. Kita beralih kepada slide yang keenam, iaitu tingkah laku dominan menggunakan senarai semak. Saya menggunakan senarai semak ini untuk mendapatkan tingkah laku dominan juga. Kalau kita dapat lihat di sini, terdapat beberapa tingkah laku yang sering dilakukan oleh murid tersebut. Seperti cepat marah, merosakkan harta sendiri. Inilah merupakan tingkah laku dominan yang ditunjukkan oleh murid tersebut. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu analisis dapatan rekod naratif dan senarai semak. Apa yang saya dapat melalui rekod naratif dan senarai semak itu? Yang pertama ialah Emiliana menunjukkan beberapa tingkah laku yang dominan seperti mengganggu rakan, tidak berminat terhadap pembelajaran dan hyperaktif yang suka berlari di dalam kelas dan memanjat-manjat. Dia juga suka merosakkan barang sendiri dan orang lain. Dan banyak lagi tingkah laku yang dominan ditunjukkan oleh Emiliana. Dan semasa di dalam kelas juga, saya melihat Emiliana tidak menumpukan dan tidak mendengar arahan guru apabila berada di dalam kelas. Kita pergi dengan slide yang seterusnya, ialah rekod frekuensi dan time sampling untuk mengesan tingkah laku. Selepas kita mengetahui tingkah laku dominan, kita perlu tahu pula tingkah laku sasaran. Untuk kita mengetahui tingkah laku sasaran, di sini saya menggunakan dua cara, iaitu dengan menggunakan rekod frekuensi
rekod frekuensi ini dipilih bagi bertujuan untuk merekod kekerapan tingkah laku itu. Untuk merekod tingkah laku yang dominan supaya dapat mengenal pasti tingkah laku sasaran yang bertepatan dengan data yang tepat dan menjadi bukti yang kukuh terhadap proses pemerhatian yang telah saya jalankan. Dan yang kedua, saya menggunakan time sampling, iaitu rekod time sampling ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas tingkah laku murid dalam satu jangka masa. Menurut Zabariah 2016, ia merupakan rekod tertutup kerana ia hanya merekodkan tingkah laku sasaran. Murid-murid hanya bertumpu kepada sama ada ianya berlaku ataupun tidak pada sela masa yang ditetapkan. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Ini merupakan contoh rekod frekuensi yang telah saya lakukan semasa membuat laporan. Kalau kita dapat lihat di situ, tingkah laku sasarannya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tingkah laku sasaran yang ada pada rekod frekuensi yang telah saya catat, iaitu merosakkan hati sendiri atau orang lain, mengacau orang lain, mencederakan diri dia sendiri, mencederakan orang lain, hyperaktif, berlari dan memanjat, membuat sesuatu tanpa tujuan, terlalu suka bercakap. Melalui kajian saya terhadap murid tersebut menggunakan rekod frekuensi ini, saya telah mulakan pemerhatian ini pada pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Apabila saya melakukan pemerhatian ini, tingkah laku yang paling kerap dilakukan oleh murid tersebut ialah hyperaktif, berlari dan memanjat. Ini menunjukkan tingkah laku yang sasaran daripada murid tersebut. Dan kita beralih kepada slide yang seterusnya ialah time sampling. Time sampling ini digunakan untuk mendapatkan tingkah laku sasaran juga. Saya telah menggunakan time sampling ini untuk melihat berapa kekerapan tingkah laku yang dilakukan oleh murid tersebut, iaitu Ameliana. Pemerhatian ini saya telah jalankan pada pukul 8 pagi sehingga 9 pagi di hari yang berlainan dengan saya lakukan untuk rekod frekuensi. Apabila saya melakukan rekod ini, terdapat saya nyatakan di situ beberapa 7 kali yang dilakukan oleh murid yang bernama Ameliana, seperti tingkah laku hyperaktif, berlari dan memanjat di dalam kelas. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Pra-intervensi. Di pra-intervensi ini, rekod frekuensi juga saya gunakan kerana ia satu rekod tentang bilangan berlakunya tingkah laku sasaran dalam jangka masa yang ditetapkan. Nama pelajar seperti yang ini dapat saya gambarkan contoh yang telah saya lakukan semasa membuat laporan. Nama pelajar Ameliana dan tingkah laku sasarannya ialah hyperaktif, berlari dan memanjat di dalam kelas. Jadi pada tarikh 21 bulan 2 2020, pada masa 10 pagi hingga 12 tengah hari, saya telah membuat satu pemerhatian kepada murid yang bernama Ameliana yang berfokuskan tingkah laku iaitu hyperaktif, berlari dan memanjat di dalam kelas. Melalui pemerhatian telah saya lakukan sepanjang masa yang telah saya tetapkan tersebut, bilangan pemerhatian yang jumlah kekerapan murid tersebut buat terhadap hyperaktif, berlari dan memanjat di kelas dapat dilihat sebanyak 14 kali dia melakukan. Ini menunjukkan tingkah laku sasaran yang telah kita dapat mengesannya. Dan kita beralih kepada slide yang seterusnya ialah analisis dapatan rekod frekuensi dan time sampling. Melalui rekod frekuensi dan rekod time sampling yang saya lakukan, ini merupakan hasil daripada analisis tersebut. Iaitu yang pertama, kekerapan Ameliana bertingkah laku hyperaktif, berlari dan memanjat di dalam kelas secara puratanya adalah sebanyak 14 kali. Yang kedua ialah membuat sesuatu perkara tanpa tujuan. Dan yang ketiga, mengacau orang lain. Dan keempat ialah banyak bercakap sehingga mengganggu proses
PDP yang sedang berlangsung. Kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu intervensi. Intervensi ini bermaksud intervensi tingkah laku ini bermaksud langkah-langkah yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi untuk seseorang guru mengubah tingkah laku negatif seseorang murid tersebut kepada tingkah laku yang positif. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya. Apakah intervensi yang saya lakukan untuk murid tersebut, iaitu Emiliana? Saya telah menggunakan teknik penghapusan, iaitu mengurangkan tingkah laku yang negatif. Dengan menggunakan strategi penghapusan, iaitu memberhentikan atau menyekat murid-murid daripada terus melakukan tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan dengan tingkah laku baru yang positif. Jadi di sini dapat lihat saya cuba untuk mengubah tentang tingkah laku murid yang negatif kepada yang positif dengan menggunakan cara penghapusan. Yang kedua ialah strategi penghapusan tingkah laku ini saya gunakan saya menggunakan kaedah penarikan. Penarikan kelebihan yang diberikan ialah sebagai dendaan yang diberikan kepada murid jika melakukan tingkah laku yang negatif. Saya telah menggunakan strategi respon cost. Menurut Philip 2014, respon cost adalah salah satu cara pengurusan tingkah laku yang dilakukan dengan menarik balik kelebihan telah diberikan atau pada murid lain. Okay, kita beralih kepada slide yang seterusnya bagi memahami lebih jelas macam mana kita gunakan respon cost ini untuk dijalankan sebagai intervensi. Okey, sebagai contoh yang dapat kita lihat di sini ialah di bawah, sebelum memulakan, guru perlu membuat nama dan gambar murid dan dilekatkan pada papan kenyataan di hadapan kelas ataupun di belakang kelas. Selepas membuat tampalan gambar dan nama murid di papan kenyataan, guru akan memberi 5 pelekat pada peringkat permulaan kepada setiap murid. Jadi pelekat tersebut akan dilekatkan pada papan kenyataan itu, iaitu di sebelah nama murid tersebut itu sendiri. Jadi sekiranya murid melakukan kesalahan yang disenaraikan, murid akan menerima dendaan seperti penarikan semula pelekat yang diberikan. Perbuatan yang salah telah saya jelaskan seperti contoh di atas: berlari di dalam kelas, memanjat, bercakap kasar dengan guru dan kawan, tidak mendengar arahan guru. Jadi dendaannya terpulang kepada jenis dendaannya. Apabila dia melakukan sebarang tingkah laku yang salah, oleh itu kita tarik balik kelebihan yang telah kita berikan seperti pelekat. Sebagai contoh, murid Emiliana ni dia melakukan perbuatan yang salah seperti berlari di dalam kelas. Oleh itu guru akan menarik 2 pelekat yang diberi kelebihan kepada dia. Jadi dia baki daripada penarikan yang 2 pelekat tersebut adalah 3. Jadi apabila guru melakukan sebegini, Emiliana dilihat semakin kurang melakukan tingkah laku yang negatif kerana risau kelebihan yang diberikan kepadanya ditarik kembali. Dan yang seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius. Kerana bermula dengan permasalahan kecil sebegini, jika ia berterusan, akan dibawa hingga ke peringkat dewasa. Oleh itu, setiap pelakuan oleh murid adalah disebabkan faktor-faktor yang tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Oleh itu, dan dalam usaha menangani masalah ini, semua pihak haruslah melibatkan diri, iaitu terutamanya ibu bapa dan guru
serta masyarakat dan juga pihak kerajaan bagi menangani masalah ini. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber pada masa hadapan. Oleh itu, semua pihak haruslah memain peranan bagi kita mengubah tingkah laku yang negatif kepada tingkah laku yang positif. Sekian saja daripada saya, Muhammad Irshaduddin Safaras bin Salimi daripada kelas G2.3. Terima kasih.